kunci hidayah milik Allah, bukan milik kita. Tapi kunci usaha milik kita selagi kita mampu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan lagi untuk kami bersiaran bersama dengan penonton-penonton setia rancangan Hijrah Munawarah bersama dengan saya Samsul Ghaughaw. Dan seperti biasa kami ada pengacara bersama, iaitu di sebelah hujung sana Tuan Haji Hazmi Muhammad Ali, pengarah kreatif Munawarah Design Senar Berhad. Dan juga di sebelah kanan saya, orangnya tak lain tak bukan yang sememangnya anda, kalau anda peminat setia rancangan Hijrah Munawarah ini, tentunya mengenali orangnya memang sentiasa senyum dan ceria, mulutnya popek-popek macam saya juga, iaitu Puan Hajah Haslina Muhammad Ali, pengarah pemasaran Munawarah Design Senar Berhad. Assalamualaikum Kak Ina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, ceria hari ini. Episod kali ini para penonton sekalian, koresponden ataupun orang kata orang yang kita nak kongsi pengalamannya, iaitu saudara Kamarudin Abdullah ni. Apa dia punya signifikasinya atau signifikannya dengan Hijrah Munawarah kita ni? Cerita dia menarik sebab kalau dari segi sejarahnya dia seorang kru, airline kru. Oh, kira dia selalu ziarah luar negeri. Selalu pergi luar negeri, terbang sana terbang sini dan melihat bermacam-macam jenis orang, bermacam-macam tempat kan. Jadi dia pun telah berubah daripada seorang Kristian dan kembali ke agama Islam, dan dari situ dia membuat banyak perubahan lain kepada masyarakat di sekelilingnya juga. Beliau adalah Presiden Persatuan Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa. Oh, satu. Dia ada satu tempat. Tak, dia buat satu badan di Pulau Pinang di mana mereka menjalankan aktiviti dakwah. Di mana menariklah kalau kita buka dia punya website dia, ipsi.com.my rasanya, IPSI, di mana ditunjuk semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh saudara Kamarudin ini sebagai presidennya untuk memberi dakwah. Nak tahu cerita, kita tanya dia lah. Ya, kita dengar cerita dia. Saya dah orang kata terpanggil dan dah mula rasa teruja apabila Kak Ina dan juga Jimmy bagi tahu dekat saya tadi bahawa dia adalah orang yang bukan agama Islam dahulunya. Dan beliau telah memeluk agama Islam dan kemudian terus menjadi pendakwah. Alhamdulillah. Sedangkan kita yang dilahirkan sebagai orang Islam yang masih lagi rasa was-was nak berdakwah dan mengajak untuk orang berbuat baik. Dan apa kata kalau kita sama-sama saksikan bagaimana cara beliau berdakwah untuk program Hijrah Munawarah hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Kita betapa daifnya kita, betapa kurangnya kita. We are very fragile. By the weight of his throne, Arash, and the ink of his words. Syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberikan hidayah Islam dan saya dilahirkan dalam agama Kristian bermazhab Roman Katolik pada tahun 1968. Keluarga saya memang kuat agama Kristian, terutama sekali bapa dengan nenek saya. Boleh dikatakan dari kecil-kecil lagi dihantar ke gereja, di usia remaja ke Sunday school. Tapi dalam hati saya masih mencari sesuatu. Saya cari satu kepastian. Dan paling saya cari dalam beragama ini ialah cari Tuhan. So alhamdulillah dengan hidayah dan kasih Allah, kakak sulung saya hadiahkan senasihat Quran dalam bahasa Melayu. Dan kemuncak itu, ketika datang dengan Quran kepada saya bertanya banyak soalan. Soalan yang utama, siapa pencipta saya?
apa matlamat hidup saya? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya melalui proses derita, susah, sakit? Maka Quran telah menjawab saya. Dan surah yang pertama yang menyentuh hati saya dan minda saya adalah surah Al-Ikhlas. 4 ayat yang cantik yang menjawab pencarian saya selama ini. Saya cari dalam agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi. Saya sempat kaji. Bila datang surah Al-Ikhlas, menjawab semua persoalan yang dalam hati saya. Yang Allah firman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ini yang cantik. Allah ni dia penyayang. Dia kasih. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Itu yang cari. Hati yang kosong ini mencari kasih sayang. Dan alhamdulillah pada tanggal 1988 saya mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agama yang begitu benar, sempurna, memang sesuai dengan jiwa saya. Berbanding dengan agama yang sebelum saya cari. Sesuai bukan sesuai ikut nafsu saya, tidak. Sesuai dengan kepahaman dan jiwa saya. Syukur alhamdulillah. Subhanallah, seronok kita tengok orang yang berani untuk ke depan untuk berdakwah ni. Sebab dulu Ina pernah buat kursus comparative religion, itu perbandingan agama, dan memang menarik sebab bila kita faham tentang agama-agama lain, baru kita boleh menghayati apa kelebihan agama kita sendiri. Menarik lah comparative religion ni. Dan saya rasa kita dapat tahu Tuan Haji saudara Kamarudin ni pun yang telah dijemput menjadi pensyarah. Pensyarah ni pensyarah. pensyarah saya. Pensyarah. Pensyarah dalam bahasa Kak Ina dia pengacara. Tetamu di USM. University Science Malaysia. Saya bila tengok Tuan Haji Kamarudin, saya teringat yang seorang dulu Ahmad Didat. Dia tengok bila cara dia berdebat, cara berhujah dengan orang yang bukan Islam tu, sangat nampak ilmu dia tentang agama, tentang Al-Quran dan hadis tu sangat tinggi. Dan dia dapat bercerita tentang orang dengan bahasa yang mereka fahami. Jadi macam dia buat sekarang, dia turun di kaki lima, berjumpa dengan pelancong-pelancong di kawasan sekeliling Masjid Kapitan Keling tu, dan bahawa mereka memahami Islam dengan lebih baik. Dan kepada anda semua, kepala pula ya. Kita hari tersasul je ya. Sebab saya London juga. London. Kita nak sama-sama saksikan, teruskan lagi apa yang cuba dilakukan oleh Encik Kamarudin Abdullah untuk cuba mengenengahkan ataupun berdakwah Islam kepada masyarakat-masyarakat di Malaysia dan juga di luar Malaysia. Amin. Dipersilakan. Antara insan yang banyak memberi saya kekuatan dari segi berdepan dengan cabaran-cabaran selepas syahadat saya, kemudian kekusutan dan keraguan tertentu dijawab oleh Tok Guru saya yang tidak lain tidak bukan Syekh Ahmad Didat rahimahullah. Beliaulah yang banyak memberi saya motivasi dalam beragama. Beliaulah yang menunjukkan bukti-bukti kewujudan Nabi Muhammad SAW dan kitab Yahudi dan Nasrani. Semakin saya tambah yakin dengan Nabi SAW. Syekh Ahmad Didat rahimahullah antara banyak yang memberi pendorong. Malah saya bertalaki belajar dengan beliau di Afrika Selatan 2006. Dan tokoh kedua yang banyak juga membimbing saya dengan Quran, yang membuka minda saya dengan Quran, yakni tidak lain tidak bukan Dr. Daniel Zainal Abidin. Beliaulah Tok Guru saya selama 12 tahun saya belajar talaki juga Quran tafsir dengan beliau, dan mereka banyak membantu setiap masalah yang saya ada. Dr. Daniel akan memberikan nasihat-nasihat, termasuk dengan Syekh Hussein Yi, Dr. Asri, dan banyak lagi tokoh-tokoh di luar negeri seperti Syekh Rafi Asin dari Afrika Selatan yang banyak memberi unsur-unsur tasawuf, pembersihan jiwa.
Dan kemuncaannya saya juga perlu berterima kasih dengan isteri saya Haja Siti Sarah yang banyak memberi saya bimbingan, yang memberi dorongan, sokongan, terutama sekali apabila saya letak jawatan saya dalam sistem penerbangan Malaysia untuk menjadi da'i, pendakwa sepenuh masa. Beliaulah yang banyak mendorong. Saya boleh umpamakan isteri saya seperti Siti Khatijah zaman ini yang mendorong saya untuk terus membantu agama Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada saya untuk mencerita atau share Islam kepada mereka, untuk share apa yang mereka lihat dalam masjid dan di mana umat Islam menempuh perhatian dalam solat mereka, di mana kiblat mereka, dan saya sempat cerita dan bawa mereka tour secara percuma. IPSI ini ditubuhkan secara resmi 2004, tetapi asalnya telah bermula pada 1990, 2 tahun selepas masuk Islam, meluk Islam, di Masjid Kapitan Keling, di mana ada pelancong-pelancong datang dari seluruh dunia datang ke masjid, dan saya mengambil peluang untuk ceritakan masjid, tentang Islam, tentang solat dan seumpamanya, sampailah tahun sampai sekarang, dan bertambah pula daripada kita buat lawatan masjid untuk non-Muslim, kita ada syahadah. Dari situ ada syahadah. So kita ada syahadah orang daripada luar negeri dan tempatan, dan kita juga ada pusat bimbingan saudara baru di bawah IPSI. Dan kita ada rumah transit, iaitu rumah di saudara baru yang kena dihalau keluar. Mereka ada di rumah Madinah dan rumah Khadijah di bawah IPSI, IPSI di Pulau Pinang. Dan juga puan, kita juga ada aktiviti seperti public talk. Kita ada kelas perbandingan agama untuk remaja. Kita kaji agama lain, agama Islam, Judaism, Buddhism, Taoism, Hinduism, Christianity. Kita kaji dan kita kaji dengan mereka. Kita untuk remaja-remaja di University Science Malaysia. Kita ada dakwah training tiap-tiap 3 bulan. Kita ada public talk, iaitu kita jemput penceramah antarabangsa yang bekas padri-padri besar dunia yang masuk Islam. Dan kita ada program Maulid Nabi. Setiap tahun Maulid Nabi, kita akan bawa bunga, coklat dan biografi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada non-Muslim di Pulau Pinang, dan sekarang telah berkembang kepada 5-6 negeri. Dan insya-Allah tahun depan kita target untuk satu Malaysia. Dan kita ada program pencetakan Quran bahasa Inggeris untuk diberikan percuma, dan kita ada program pencetakan berbagai buku-buku dalam bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa lain untuk diberikan percuma. Dan kemudiannya kita telah lancarkan Road to Alaska. Apa itu Road to Alaska? Untuk bawa mesej la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada setiap rumah di muka bumi ini, sampailah di Alaska. Mudah-mudahan Allah membantu. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Jawatan Kuasa Masjid Kapitan Keling, kita sempat meletakkan stand informasi tentang Islam, asas-asas Islam, menjawab persoalan-persoalan tentang Islam kepada non-Muslim yang bertanya. Subhanallah, barakallah, tu dia seperti mana yang dilakukan oleh saudara Kamaluddin kita. Sememangnya saya pun terpanggil untuk bersama-sama berkongsi kalau saya ada ilmu, Kak Ina. Dan seperti mana anda telah saksikan sebentar tadi, Jimmy, beliau telah pun memanggil seorang pelancong yang sedang melalui masjid tu, panggil datang untuk mendengar bagaimana hujah-hujah beliau. Dan kalaulah kita orang kata ilmunya cuma sedalam sejengkal, ke lautan dalam jangan diduga. Tetapi saya lebih suka kalau kata sabda Rasulullah SAW, sampaikanlah ilmu kita walaupun sepotong ayat. Kan? Kita jangan sampaikan yang panjang-panjang kalau kita tak tahu. Kita apa nanti confuse orang kan? Ya, kalau untuk mengajak kebaikan, kita jangan memalukan orang untuk buat baik. Kita jangan marah orang untuk buat baik. Kita cuma mengajak, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah kita bersolat, marilah kita menuju kejayaan. Itu yang sepatutnya kita buat. Betul. Ya, saya pun teringat
seorang Amir tu pernah, Amir saya pasal saya pernah ikut satu jemaah tu, dia berkatakan bahawa sampaikanlah apa yang kamu tahu. Kita tak tahu dekat mana ayat-ayat kita tu yang Allah jatuhkan itu sebagai hidayah bagi orang tu. Kalau betul dia dapat hidayah daripada apa yang kita sampaikan pada kita kan. Jadi kita cuba ceritakan apa yang kita tahu dengan sebaik yang mungkin. Dan lebih baiknya kalau kita dekat akhlak kita sebagai penyampai lah. Kalau baik Dan diri kita tak boleh defensif kan? Betul. Tak boleh defensif. Saya dah baca cerita saudara Kamaluddin ni pun dalam Facebook kan. Dia cerita dalam kapal terbang, dia duduk sebelah orang Mak Saleh dan dia boleh ajak bercerita, dan cara dia bercerita tu menyebabkan orang itu bertanya tentang Islam. Boleh tak kita buat macam tu? Dan kita tak payah cerita pasal ini haram, tu haram. Saya pernah sekali di New Zealand. Ketika tu anak saya kecil-kecil lagi dan saya atas gunung tinggi bawa baby umur Mariam saya tu baru umur 3 bulan rasanya. Jadi anak-anak yang lain semua tengah snow main kat ski kat luar tu. Duduk dekat dalam coffee house sebab sejuk kan. Jadi Mak Saleh seorang lady tu duduk sembang-sembang dengan saya. Lepas tu dia kata, dia kata saya tak pernah nak bertanya tentang Islam sebab di Australia jarang kita nak jumpa dengan orang Islam yang nak bercerita tentang Islam. Mungkin kita ingin nak teruskan lagi, kita berkongsi lagi dengan saudara Kamaluddin kita, apa lagi yang beliau nak kongsi, kita sama-sama saksikan. Silakan. Ajar zikir seperti ini dengan bahagia, dengan gosnya. Siapa boleh angkat tangan, saya bagi hadiah istimewa. Alhamdulillah, kita dah sampai tahun ini ke bumi Turki, Istanbul. Di situ di Masjid Biru dan Masjid Hagia Sophia dan Masjid Sulaimania, kita jumpa ribuan non-Muslim yang datang kunjungi masjid. Di situlah kita ambil kesempatan untuk sampaikan risalah Islam. Dan juga Alhamdulillah, kita baru-baru ini 2 bulan sudah di Korea Selatan, tempat kubu kuat orang Kristian, di mana kita mengunjungi mahasiswa-mahasiswi di situ yang menganjurkan dakwah training. Kemudian street dakwah. Dan saya begitu kagum dengan mereka, mahasiswi-mahasiswi yang kagum. Mereka berada di kalangan majoritinya semuanya Kristian Korea Selatan, orang Korea yang kuat Kristen, dan mereka juga berdakwah kepada anak-anak kita, tetapi anak-anak kita umpama ikan di laut masin. Mereka tidak dimasinkan oleh air laut. So begitu mereka, dan mereka jumpa saya, dan saya bagi motivasi, semangat dan input-input dan tips-tips yang boleh membantu mereka sampaikan, dan saya kagum. Dan itulah harapan kita nak sampai ke setiap negara di dunia, sekurang-kurangnya 100 rumah di setiap negara mendapat risalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah harapan kami. Muhammad in the Bible, sebuah buku yang cukup hebat, ditulis oleh Profesor Abdullah Dahud, seorang bishop dari bumi Iraq yang memeluk Islam kerana melihat kebenaran Nabi Muhammad dalam Bible, ajaran Yahudi dan Kristian. Dan saya sendiri memeluk agama Islam dan memperyakini Nabi Muhammad SAW kerana buku seperti ini yang dikarang oleh Syekh Ahmad Didan, What the Bible Says About Muhammad. Kenapa dakwah? Dakwah ni sangat penting sebab kita nak selamatkan manusia dari neraka. Itu satu. Tapi rahsia dakwah adalah untuk kita sendiri juga. Dia memberi kita kekuatan iman. Kekuatan iman. Nabi SAW mengajar pamannya Abi Talib berkali-kali. Sehingga kan turun ayat yang Nabi diminta Nabi berhenti berdoa untuknya. Tetapi kemuncaknya yang Allah suruhkan kita usaha. Dan saya ada seorang kakak yang masih Kristian, saya sedang berusaha dengan macam-macam cara. Hatta bapa saya cuba macam-macam cara, tetapi bapa saya meninggal dunia dalam agama Kristian. Saya amat sedih, amat pilu, tapi di ujungnya sebagai penenang hati, penyujuk mata, saya kata ini milik hidayah milik Allah. Siapa dia suka dia beri. Apatah lagi paman Rasulullah SAW, Rasulullah Habibullah, kekasih Allah, pamannya tidak diberikan iman. Begitu dengan bapa Nabi Ibrahim AS, Khalilullah, kawan Allah pun tidak dapat pertolongan Allah untuk berselamatkan ayahnya. Apatah lagi saya orang biasa.
Allah itu yang paling. Tapi kemuncaknya saya suruh kepada diri saya dan ummah, teruskan lancarkan dakwah, sampaikan Islam kepada non muslim, selamatkan mereka, selamatkan manusia dari kawah api neraka, selamatkan mereka dari kesesatan, berikan mereka petunjuk yakni Al-Quran, berikan mereka cara hidup yang sangat cantik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuncaknya puan, kepada Allah kita pasrah. Kepada Allah kita pasrah sebab hidayah milik Dia. Kunci hidayah milik Allah, bukan milik kita. Tapi kunci usaha milik kita selagi kita mampu, insya-Allah. Itu dia, kita sedar tak sedar kita dah pun hampir-hampir ke penghujung rancangan kita. Sebelum kita mengundur diri, saya ingin bacakan sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud Allah akan memberikan cahaya yang berkilauan kepada seseorang yang telah mendengar ajaranku, lalu disampaikannya kepada yang lain sebagaimana yang didengarkannya. Ada kalanya orang yang disampaikan kepadanya lebih mengerti daripada pendengar itu sendiri. Itu dia maksud daripada hadis Rasulullah SAW. Saya terpanggil juga seperti mana kata responden kita ini, iaitu saudara Kamarudin ini akan berdakwah sampai ke hujung dunia. Nak pergi sampai Alaska tu kan? Ya, betul. Saya rasa kita biasa dengar yang kalau kita pergi sesuatu negara, tempat lain di luar tu, kita ada rezeki kita di tempat tu. Ada rezeki kita di Europe ke di mana-mana kan. Sebenarnya selain daripada rezeki, ada juga tanggungjawab yang perlu kita bawa sama. Punya saudara Kamarudin ni, dia dah pergi tempat-tempat lain di Korea, Turki semua, tapi dia rasa nak pergi ke Alaska. Tempat orang Amerika sendiri pun tak sampai. Dia nak sampai juga supaya terdengar dakwah di sana juga. Dia rasa terpanggil untuk bawa dakwah di sana, bukan saja untuk ambil udara segar, tapi untuk menyampaikan juga. Baik, kita akan bersama lagi hari dan waktu yang sama minggu depan, Kak Ina. Kak Ina ada pesanan apa, silakan? Tak ada, jangan lupa ikuti Hijrah Munawwarah. Kita dah sampai ke akhir-akhir season kita, musim kita, dan memang pastinya kita banyak berkongsi perubahan hidup. Dan mungkin ini adalah memberi satu hidayah kepada orang yang kami yang menyediakan program dan kepada anda semua yang sedang menonton. Saya nak ucap jutaan terima kasih kepada Munawwarah Design, kepada Datuk Mami, kepada Azmi, kepada Tuan Haji Samsul, kepada Kak Ina kerana terus menyokong kami. Ini musim kedua ada ke tak ada ni? Kita tunggu dan lihat. Jika anda mahukan musim kedua, cuba cerita dekat Facebook kami tu. Okey, baik. Apa yang buruk itu dari kami, yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan, hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum, jumpa lagi. لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد.